Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan sambung unit 1 Institusi Raja Payung Negara. Okey. Pada minggu ni cikgu akan fokuskan kepada konsep daulat dan derhaka, perubahan yang berlaku terhadap institusi raja dan negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan beraja di dunia. Okey. Okey, macam yang kita tahu, raja atau sultan itu merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan ataupun negara tu ya. Jadi raja dan sultan dia terikat kepada, kalau minggu lepas cikgu cakap dia terikat kepada konsep wadat. Okey, konsep wadat tu sendiri berkait rapat dengan daulat dan derhaka. Sebab minggu lepas cikgu cakap wadat itu menunjukkan satu konsep yang menunjukkan ketaatan daripada rakyat kepada raja. Manakala raja akan memberikan keadilan dan kesesamaan kepada rakyat dia. Jadi rakyat tu mestilah menunjukkan taat setia. Okey, hari ni cikgu akan bagi tahu kamu apa itu konsep daulat. Daulat macam yang kamu boleh tengok dalam buku teks, muka surat 7, daulat ialah lambang kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaannya. Maknanya macam yang minggu lepas cikgu dah cakap, raja atau sultan menduduki hierarki yang paling tertinggi. Jadi dia mempunyai konsep daulat, lambang kepada kekuasaan tertinggi raja dalam sesebuah kerajaan. Okey. Manakala derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja atau sultan itu sendiri. Maknanya kalau konsep derhaka tu akan terpakai apabila rakyat itu sendiri tidak mengikuti ataupun tidak taat kepada titah raja. Okey? Okey, konsep daulat ni sendiri selalunya dikaitkan dengan raja atau sultan tu mempunyai kuasa gaib. Jadi kita sebagai rakyat ni sendiri perlu taat, perlu mentaati dan tidak berlaku penderhakaan terhadap sultan tu sendirilah. Segala titah perintah daripada sultan dan raja perlu dipatuhi. Okey? Seperti yang kita tengok, konsep derhaka tu terpakai. Okey, cikgu akan bagi contoh bagaimana konsep derhaka tu boleh terpakai. Kita tengok kepada contoh peristiwa Hang Jebat. Macam mana Hang Jebat menderhakai terhadap raja. Okey, dia menderhaka terhadap raja. Okey, peristiwa yang ataupun cikgu bagi contoh yang kedua. Peristiwa yang kedua iaitu peristiwa kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, yang dulu berlakunya penintangan daripada Laksmana Bentan. Okey, kamu masih ingat tak cerita Laksmana Bentan? Cerita Laksmana Bentan ni adalah suami kepada Dang Anum. Okey, kamu kenal ke Dang Anum tu siapa? Dang Anum tu adalah saya pasti kamu pernah dengar cerita ni. Dang Anum tu adalah isteri kepada Laksmana Bentan yang mengidam untuk makan nangka. Jadi dia telah memakan nangka kepunyaan sultan. Dia tak ambil banyak pun, hanya ambil satu ulas. Dia tebuk dan dia ambil satu ulas. Dan sultan sangat murka terhadap apa yang dilakukan oleh Dang Anum tersebut. Okey, Dang Anum telah dibunuh dan dipotong perutnya seperti mana dia memotong nangka tersebut. Okey, jadi wujudnya konsep derhaka di situ apabila Laksamana Bentan ini telah pergi menuntut bela terhadap sultan atau raja. Okey, dia telah
dia telah menderhakai sultan atau raja. Maknanya keputusan sultan untuk membelah perut Dang Anum telah ditentang oleh Laksmana Bentan, iaitu suaminya sendiri. Itu telah menunjukkan sikap kederakan. Walaupun kita dengar ia sebagai kita sebagai orang yang teraniaya ingin menuntut bela, walaupun begitu ia adalah satu kesalahan. Kita perlu mentaati raja dan sultan. Ada konsep derhaka di situ. Maknanya ada Laksmana Bentan itu sebagai rakyat telah menderhakai kepada sultan dia. Maknanya dia tak dengar cakap sultan dia. Okey. Kalau daripada perspektif masyarakat Melayu tradisional, sultan dan raja bersama rakyat itu mempunyai sifat kebergantungan dia yang sendiri. Macam yang minggu lepas cikgu cakap, konsep wa'adat tu sendiri, ya, ada kebergantungan antara sultan dan rakyat. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita akan masuk kepada perubahan yang berlaku terhadap institusi raja itu sendiri. Sebab institusi raja itu mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Maknanya daripada kerajaan Melayu awal yang mengamalkan sistem beraja pada kerajaan Melayu awal sehinggalah kini menghadapi perubahan sedikit demi sedikit. Okey, daripada kerajaan Melayu awal, penjajahan British, Jepun sehinggalah kini. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 8. Mari kita tengok sama-sama perubahan demi perubahan. Okey, kita tengok pada zaman yang pertama, iaitu pada institusi raja zaman kerajaan Melayu awal. Okey, iaitu sebelum kedatangan mana-mana penjajah. Okey, kita tengok pada tahap yang pertama. Pada tahap yang pertama, raja atau sultan adalah merupakan ketua pemerintah yang berkuasa dari semua aspek, daripada politik, ekonomi, sosial, semua sekali dipegang oleh raja dan sultan. So dia akan mempunyai kuasa yang mutlak. Itu yang dikatakan kuasa yang mutlak, meliputi semua bidang kuasa. Tak kiralah daripada segi adat, agama, budaya, sosial, ekonomi, semua sekali dipegang oleh kuasa tertinggi sultan atau raja. Okey. Sultan atau raja ini dibantu oleh golongan-golongan pembesar yang berperingkat pusat, wilayah dan kampung. Okey, macam cikgu cakap minggu lepas, raja menduduki hierarki paling tertinggi. Di bawahnya ada pembesar-pembesar dan diikuti oleh rakyat-rakyat. Jadi orang di bawahnya akan membantu raja-raja untuk mentadbir sesebuah negara. Dia seperti sistem support. Okey, yang bawah akan support yang atas. Okey, yang atas akan memerintah dan yang bawah akan support. Sistem support. Okey, yang seterusnya kita akan lompat kepada zaman institusi yang kedua, iaitu masa berlakunya penjajahan oleh British. Okey, start daripada penjajahan British, kuasa raja-raja ni sendiri terhad, yang mana kuasa raja-raja hanya tertaluk pada adat budaya dan agama sahaja. Maknanya dia telah hilang kuasa secara mutlak disebabkan oleh campur tangan daripada British. Okey, pada zaman penjajahan British telah memperkenalkan sistem resident. Okey, sistem resident, pembesar British yang dilantik telah mengetuai, menjadi ketua bagi pentadbiran di tanah Melayu pada waktu itu. Jadi sultan-sultan ini telah hilang
hilang kuasanya. Sedikit demi sedikit kuasanya telah diambil. Okey. Dan kuasanya, cikgu cakap lagi sekali, dan kuasanya hanya tertakluk kepada agama, adat dan budaya sahaja. Okey. Sultan masih diletakkan pada Sultan masih dilantik. Pada waktu ini Sultan masih dilantik sebagai ketua negara, tetapi kuasanya sudah dikurangkan. Kuasanya hanya terhad. Okey. Selebihnya ekonomi, pentadbiran dikuasai oleh pembesar-pembesar British yang dilantik dalam sistem presiden. Okey. Okey, sekarang kita lihat kepada fasa yang ketiga, iaitu sewaktu penjajahan pendudukan Jepun. Okey. Pada waktu pendudukan Jepun ni, Raja atau Sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, masih dikekalkan sebagai ketua negeri, tetapi sama juga dengan British dan namanya penjajahan pendudukan, kuasa-kuasanya dihadkan. Okey. Yang selebihnya adalah tertakluk kepada mereka yang menjajah. Okay. Pada waktu tu Raja atau Sultan kuasa mutlaknya sama juga telah diambil. Tak ada kuasa mutlak lagi yang meliputi semua kuasa pentadbiran, ekonomi, sosial, semua tu terhad. Okey. Sama juga pada waktu Jepun, pada waktu pendudukan Jepun, Raja atau Sultan kuasanya hanya terletak pada sebagai ketua agama Islam dan adat dan budaya Melayu sahaja di tempat masing-masing lah. Okey, selebihnya gubernur-gubernur yang menguasai pentadbiran. Okey, kita tengok yang terakhir. Fasa yang terakhir adalah sekarang. Okey, ketua negara digelar yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong meliputi semua kuasa. Yang ada kuasa mutlak ni diserahkan semula. Okey, disebabkan oleh tiada penjajahan yang berlaku, kita telah mendapatkan kemerdekaan. Jadi kuasa-kuasa raja diberikan semula. Jadi raja mempunyai kuasa yang mutlak. Okey, pada waktu sekarang kita telah mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Okey, sistem raja berperlembagaan mana apa segala urusan adalah tertakluk pada perkenan daripada sultan dan raja. Okey. Jadi setiap negeri yang mempunyai sultan dan raja dan sultan, kuasa raja tertakluk pada perlembagaan negeri tersebut. Di mana raja dan sultan berkuasa mutlak terhadap negeri tersebut. Okey. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas kemerdekaan. Institusi yang di-Pertuan Agong maknanya di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Okey, yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dipilih mengikut sistem rotation. Rotation is penggiliran. Okey, rotation adalah penggiliran. Sistem penggiliran di mana setiap negeri-negeri yang mempunyai sultan akan digilir dan dianggap menjadi agung. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara mengikut sistem penggiliran. Okey. Kemudian dalam sistem raja berperlembagaan, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri di kabinet. Okey. Faham?
Okey, sekarang kita akan teruskan dengan institusi raja di dunia. Okey, di dunia terdapat lebih kurang 43 buah negara yang masih mengamalkan sistem institusi raja ni, termasuklah Malaysia. Okey. Selain itu juga negara-negara yang lain kamu boleh lihat pada muka surat 10 dan 11. Negara-negara lain seperti United Kingdom, lagi Denmark, Maghribi, kamu boleh tengok di muka surat 10 dan 11. Negara-negara yang masih mengamalkan institusi raja, maknanya raja mentadbir negara tersebut. Okey, kuasanya tidak terhad di negara-negara tersebut. Okey. Okey, yang terakhir. Okey, itu saja untuk minggu ni. Jadi yang di sini adalah latihan bagi minggu ini. Kamu salin di dalam buku nota dan latihan ini. Nota tadi yang kita telah yang cikgu telah bincangkan tadi, nota, salin nota, dan tolong jawab soalan tersebut di dalam buku latihan, dalam buku latihan dan nota. Ada satu sahaja buku nota, kamu boleh campur di situ latihan pengukuhan bagi setiap topik. Okey, itu saja. Assalamualaikum.